Salam sejahtera. Satu lagi rahasia paling besar yang disimpan oleh Perikatan Nasional akhirnya terbongkar hari ini. Saudara-saudara sekalian, di saat kes penemuan 170 juta Ismail Sabri Yaakob terkait Ismail Sabri Yaakob dan juga jongkong-jongkong emas yang juga terkait dengan Ismail Sabri Yaakob, ini pula pendedahan rahasia sulit ataupun pendedahan sulit daripada Perikatan Nasional menggemparkan kita semua. Perikatan Nasional dulu rakus ganti speaker timbalan bidas pemimpin DAP. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat berbuka puasa kepada semua rakan yang beragama Islam dan jangan lupa tekan butang bag yang ada dalam video ini. Paparan itu, bag itu ialah produk minyak wangi terbaik daripada saya untuk anda semua. Sila beli kerana ianya sekarang harga runtuh, durian runtuh. Murah tahap gaban, wangi tahap gaban dan mampu menonjolkan diri anda. Beli cepat sebelum harganya kembali ke harga yang normal. Terima kasih kerana menyokong saya. Harganya murah. Perikatan Nasional dulu rakus ganti speaker timbalan bidas pemimpin DAP. Wah Kah Leong menyifatkan cadangan wakil Perikatan Nasional untuk melantik timbalan speaker Dewan Rakyat daripada Blok Pembangkang sebagai hipokrit. Ini kali pertama cadangan yang memang dianggap tidak relevan sama sekali. Dulu ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan, mereka juga dululah yang rakus ganti speaker dan timbalan. Sekarang pula mengada-gada nak melantik pula, mengada-gada nak mencadangkan pula. Kononnya mahu timbalan speaker Dewan Rakyat daripada Blok Pembangkang. Ini cadangan yang agak merapuh lah. Satu lagi cadangan di Dewan Rakyat yang tular hari ini ialah cadangan seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang mana beliau mencadangkan satu cadangan yang dianggap oleh netizen sebagai cadangan yang tidak bernas sama sekali. Cadangan itu ialah menyediakan sebuah pulau untuk menempatkan anjing. Jadi itu pun dapat kritikan yang luar biasa daripada netizen. Kata mereka, macam manalah ahli parlimen ini boleh mengalahkan Mahathir di Langkawi, kata mereka. Sedangkan kalau dilihat-lihat, kata mereka, lebih kurang 2 kali 5 sajalah umur mereka. Ketua Pemuda DAP, Wah Kah Leong, menyifatkan cadangan seorang ahli parlimen Perikatan Nasional PN untuk melantik timbalan speaker Dewan Rakyat daripada Blok Pembangkang sebagai hipokrit. Mengulas cadangan ahli parlimen Parit Buntar Muhammad Misbahul Munir Masduki, Wah berkata, beliau masih ingat kerakusan pentadbiran Putrajaya diketuai Perikatan Nasional pada tahun 2020 cuba menggantikan Muhammad Arif Mat Yusof sebagai speaker dan timbalannya. Arif digantikan oleh bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Azhar Azizan Harun, manakala Nga meletak jawatan. Dakwawu PN menggantung sidang parlimen dengan alasan darurat akibat penularan COVID-19, tetapi boleh mengadakan sesi untuk menggantikan Arif dan Nga selepas merampas kuasa melalui langkah Sheraton. Memang muka tak tahu malu bila sebut tentang reform Dewan Rakyat apabila parti sendiri membinasakan demokrasi Dewan Rakyat. Sekarang melaungkan pula slogan untuk mereformasikan Dewan Rakyat, kata Adun Pasir Bedamar dalam kenyataan yang turut mempersoalkan ketiadaan wakil pembangkang mengundi rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2025 di Dewan Rakyat semalam. RUU itu turut menjadi asas kepada penggubalan RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 diluluskan di Dewan Rakyat. Terdahulu, Misbahul daripada PAS meminta kerajaan memberi peluang kepada wakil pembangkang untuk menjadi timbalan speaker jika benar-benar mahu melaksanakan pembaharuan dalam Dewan Rakyat. Menurutnya, tindakan itu akan menunjukkan rentas parti sebenar oleh kerajaan. Jadi, apa yang memang terjadi ialah memang muka tak tahu malu bila sebut tentang reform Dewan Rakyat apabila parti sendiri membinasakan demokrasi Dewan Rakyat, kata U.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah ada 10 juta ringgit masuk dalam akaun Akmal Saleh? Wah, ini persoalan paling besar yang paling panas dalam media sosial, khususnya selepas penemuan uang 170 juta ringgit dan 16 kilogram jongkong emas. Ada persoalan besar ini muncul apabila tular di media sosial kononnya apa yang masuk dalam akaun Akmal berjumlah 10 juta ringgit. Saya pun tak percaya tentang hal itu, bagaimana pula dengan Anda? Adakah itu benar? Tapi ada juga netizen kata, tidak akan pokok bergoyang tanpa angin, kata mereka. Tapi sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa Anda tekan butang ataupun beg kuning ini. Ada produk minyak wangi termurah yang saya kongsikan dengan Anda. Cepat beli karena melalui kami harganya jauh lebih rendah daripada harian. Tekan butang itu, minyak wangi terbaik mampu melariskan bau wangi Anda. Itu minyak paling baguslah. Oke, terima kasih kerana membelinya. Tunjuk slip RM10 juta masuk akaun Akmal cabar Pemuda UMNO. Wah, dari mana duit 10 juta itu? Untuk apa duit 10 juta itu? Ketua Penerangan Muhammad Solihin Muhammad Taji merujuk dakwaan ketuanya Dr. Akmal Saleh menerima 10 juta ringgit peruntukan komunikasi daripada pentadbiran Ismail Sabri Yaakob. Pemuda UMNO mencabar pihak mendakwa ketuanya Dr. Akmal Saleh menerima 10 juta ringgit peruntukan komunikasi daripada kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ketua penerangannya Muhammad Solihin Muhammad Taji berkata, pihaknya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang jika tiada bukti kukuh dikemukakan terhadap dakwaan itu. Ia fitnah dangkal yang hanya layak dijajah mereka yang ketandusan modal politik. Golongan ini cukup kreatif dalam mencipta cerita, malangnya gagal menyediakan bukti, katanya. Jika benar ada RM10 juta mengalir ke akaun Akmal, sila tunjuk slip transaksi atau laporan rasmi, katanya. Kami cabar mereka yang menabur fitnah ini buat laporan kepada SPRM, katanya di Facebook. Semalam, Ketua Pemuda Harapan Sarawak, Zairi Abdullah tampil memohon maaf kepada Akmal Saleh selepas mengaitkan Ketua Pemuda Barisan Nasional BN itu dengan kes bekas Perdana Menteri ke-9. Beliau membuat dakwaan itu berdasarkan satu dokumen bertajuk Pecahan Perbelanjaan Pelan Komunikasi Strategik Kerajaan Malaysia bagi tahun 2022. Dengan beberapa nama termasuk Akmal didakwa sebagai penyelia program. Solihin berkata, tindakan Zairi menabur fitnah hanya dengan paparan Google Sheet, pengajaran kepada pihak gemar bermain politik fitnah. Kalau begini tahap pemikiran mereka, tidak hairanlah negara berdepan lambakan politikus kelas bawahan yang kerjanya hanya menabur fitnah, katanya lagi. Ismail kini disiasat SPRM ekoran penemuan wang tunai 170 juta ringgit dan 16 kilogram jongkong emas tulin bernilai 7 juta ringgit hasil siasatan terhadap 4 bekas pegawai kerannya. Siasatan itu menurut SPRM tertumpu kepada perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta publicity ketika beliau menarajui kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.